Secara meluas diakui bahawa dalam pasaran hari ini, memerlukan firma berskala kecil yang baru dan mengharungi persaingan daripada pemilik yang lebih baik adalah amat tercabar. Dalam dunia serba pantas hari ini, di mana semua orang tertekan dengan masa, kebanyakan orang memilih untuk memesan makanan. Pelanggan hari ini ditarik bukan sahaja oleh kemudahan membuat pesanan dalam talian, tetapi juga oleh keterlihatan barang yang tersedia, harga dan navigasi pesanan yang sangat mudah. Projek yang kami sedang usahakan ialah sistem pesanan dalam talian yang begitu hebat dapat memudahkan proses pesanan untuk pelanggan dan restoran. Sistem menyediakan menu interaktif dan terkini yang memaparkan dengan jelas semua pilihan yang tersedia. Pelanggan boleh memesan satu atau lebih item yang akan ditambahkan ke dalam troli mereka. Sebelum ini, semasa pendaftar keluar, pelanggan boleh melihat semua butiran pesanan dalam troli. Akhirnya, yang pelanggan menerima maklumat pengesahan pesanan. Apabila pesanan dibuat, ia dimasukkan ke dalam pangkalan data dan diperolehi hampir serta-merta. Ini membolehkan pekerja restoran untuk segera semak pesanan apabila ia tiba dan proses semua pesanan dengan segera dan dengan berkesan, dengan kelewatan dan salah faham yang minimum. Problem statement. Semasa memilih dan membayar makanan, pelajar perlu membentuk barisan panjang. Pelajar perlu beratur panjang sebelum membuat pesanan, terutamanya pada waktu yang puncak, dan kemudian tunggu dekat kaunter sehingga pesanan mereka sedia dan diambil. Ia juga boleh memimpin pelajar dalam kelas bersemuka untuk lewat ke kelas sambil menunggu masa untuk membeli dan membayar makanan. Yang kedua, pelajar perlu mempunyai masa yang terhad untuk pergi ke kantin dan membeli makanan. Isu ini timbul apabila pelajar mengambil kelas dalam talian secara eksklusif dan tiada kelas bersemuka. Ini kerana pelajar tidak mempunyai masa yang cukup untuk ke sana kerana tidak sampai hari Khamis dan mereka ada kursus berterusan. Jadi tiada masa untuk ke kantin. Akibatnya, pelajar tidak sempat ke kantin untuk membeli makanan. Akan ada pelajar yang tidak mempunyai masa untuk keluar membeli makanan, namun lauk pauk kafe telah habis. Yang ketiga, pada setiap item makanan dan minuman, tiada harga atau nama menu kelihatan. Ini boleh menjadi masalah kepada pelajar kerana mereka tidak dapat menjana anggaran berdasarkan sumber kewangan mereka. Sudah wujud kekurangan makanan dalam kalangan murid. Ketiga, objektif. Objektif sistem ini adalah, maklumat pertama projek ini adalah untuk mencipta sistem pesanan makanan dalam talian dan borong pembayaran. Ia mungkin memudahkan pelajar membuat pesanan dengan maklumat ini. Pelajar juga tidak perlu menunggu dalam barisan besar di kantin. Maklumat kedua projek adalah untuk dapat mewujudkan sistem penyampaian, selalunya dikenali sebagai penghantaran. Ini memudahkan pelajar yang tinggal di asrama untuk mengelak daripada turun ke kantin, membeli makanan dan pelajar tidak perlu turun. Maklumat ketiga projek adalah untuk memastikan setiap item makanan dan minuman dalam sistem memaparkan harga dan nama hidangan. Pelajar boleh menganggarkan bajet makanan mereka dengan melihat harga dan nama jenis hidangan yang dipaparkan dalam sistem. Akibatnya, apabila pelajar membuat pesanan, mereka melakukannya tidak perlu bertanya harga kepada pekerja. Yang keempat ialah skop. Skop ialah kualiti dan kefungsian yang ditentukan bagi produk atau skop kerja yang diperlukan melaksanakan projek dalam pengurusan projek. Skop projek termasuk mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri yang perlu ada pada produk agar sesuai dengan keperluan pemegang kepentingannya. Skop sistem ini dibahagikan kepada dua bahagian. Pertama, sektor pengguna dan kedua, sektor sistem. Pelajar, pensyarah dan pekerja PSMZA membentukkan sektor pengguna. Sistem ini menggunakan permohonan untuk menghantar pesanan dan membuat pembayaran yang termasuk tunai semasa penghantaran dan dalam talian. Sistem ini juga harus dibangunkan menggunakan pembangunan pengisian mudah alih. Pertama sekali, kami menumpukan perhatian kepada pelajar semester 1 sehingga 5. Mereka akan dapat untuk mempercepatkan masa mereka dan mengelakkan daripada menunggu terlalu lama jika mereka memilih pendekatan ini sebagai pendekatan mereka pilihan utama. Pensyarah dan kaki tangan PMZA seterusnya, hal ehwal profesor dan kaki tangan lain di PSMZA dapat dipermudahkan dengan pendekatan ini kerana tidak perlu bertembur dengan pelajar yang nak beli dan bayar. Disebabkan kewujudan teknologi ini, pensyarah dan pekerja boleh kini membuat pembayaran dalam talian menggunakan kaedah seperti perbankan, dana talian atau tunai semasa penghantaran.
Pentadbir mesti membuat akaun terlebih dahulu untuk pengguna menerima penghantaran makanan dalam talian. Selepas itu, anda boleh mengemas kini profil anda dan mengisi butiran yang diperlukan selepas mendaftar. Pengguna kemudian boleh memesan apa sahaja yang mereka mahukan tanpa perlu ke kantin. Jika terdapat masalah dengan sistem, pentadbir akan membantu anda. Pelayan akan menyediakan pengguna dengan kod akses yang mereka boleh gunakan untuk membuat pembayaran perbankan dalam talian. Pelajar, guru, kaki tangan Politeknik Sultan Mirzah Zainal Abidin sahaja yang boleh gunakan projek ini. Tambah pula, sistem ini hanya boleh diakses melalui internet, memerlukan sambungan internet yang pantas dan konsisten. Selain itu, kapasiti pengguna adalah terhad, mengakibatkan kepedaman sistem. Selain itu, wang tunai dan pembankan dalam talian adalah satu-satunya pilihan. Yang kelima ialah projek sertifikat. Teknologi ini adalah penting untuk PSMZI kerana jika ia dilaksanakan, ia akan memudahkan pelajar dan staf untuk membuat tempahan di kantin. Ramai pelajar, pengajar dan kaki tangan yang membuat pesanan atau mengambil makanan yang telah dipesan untuk pula dalam cara tidak langsung. Dengan teknologi ini, kedai makan di kantin PSMZI mungkin menjalankan perniagaan mereka dengan lebih baik dan cekap setiap hari. Teknologi ini juga perlu untuk kantin PSMZI kerana ia membolehkan untuk kecekapan pengurusan dan pesanan pelanggan. Ini kerana mekanisme pesanan dalam talian boleh membantu dalam penambahbaikan hubungan pelanggan dan kantin. Ia juga mempunyai sistem pengurusan pesanan yang menyelaraskan keseluruhan proses pesanan daripada membuat pesanan kepada penghantaran. Setiap kali pengguna membuat pesanan, sistem pesanan dalam talian yang cekap menghantar email atau mesej ke kantin kaki tangan membolehkan mereka menyiapkan pesanan dengan lebih cepat. Akhirnya, sistem ini diperlukan kerana ia menyediakan makanan kepada pelajar, tenaga pengajar dan pekerja PSMZI dengan harga diskaun yang hebat. Ia juga boleh menarik pelanggan yang membeli di kantin, menghasilkan peningkatan jualan dan sudah tentu untuk kepuasan pelanggan. Yang keenam ialah literature review. Berdasarkan cara yang telah kami lakukan, kami telah menemui 3 sistem yang berkaitan dan juga sangat serupa kepada sistem yang ingin kami bangunkan. Yang pertama ialah Disara Fried Chicken Interface. Kelebihan dia ialah ia memudahkan proses pesanan. Orang ramai perlu membuat pesanan melalui telefon atau memandu ke restoran untuk membuat pesanan dan menunggu sehingga hidangan disediakan serta dihantar. Apabila membuat pesanan melalui telefon, ada kemungkinan pesanan itu tidak betul. Jelas sekali, ini bukan cara terbaik untuk memesan makanan daripada restoran, terutamanya bagi mereka yang mempunyai kehidupan yang sibuk. Yang kedua ialah D1 1958 Restaurant Interface. Antara kelebihannya ialah pelanggan dan pengurusan pesanan yang berfungsi. Dengan menyediakan pengurusan interaksi pelanggan hujung ke hujung, sistem pesanan dalam talian untuk restoran boleh membantu meningkatkan hubungan antara pelanggan dan restoran. Interface yang terakhir ialah McDonald. Kelebihan dia menerima wang tunai. Kebanyakan aplikasi penghantaran kini menggunakan perbankan dalam talian untuk membayar, tetapi McDonald juga boleh menerima wang tunai. Ini memudahkan untuk pengguna yang tidak mempunyai perbankan dalam talian. Jadual persamaan di atas membandingkan 3 interface yang kami lakukan penyelidikan untuk sistem tempahan makanan dalam talian. Sebagai permulaan, Disara Fried Chicken Restaurant, D1 1958 dan McDonald masing-masing mempunyai nama kedai mereka sendiri. Ketiga-tiga interface ini mempunyai tajuk tersendiri. Berikutan itu, ketiga-tiga restoran tersebut telah mengatur pilihan menu mengikut kategori seperti makanan, minuman dan menu tawaran istimewa. Pelanggan juga boleh mencari kedai dengan hanya mengklik pada lokasi tab di laman web. Pelanggan juga boleh menghubungi laman web jika mereka mempunyai sebarang pertanyaan atau ingin meletakkan pesanan. Dalam jadual di atas, perbezaan antara ketiga-tiga interface telah disenaraikan. Pertama sekali, restoran D1 1958 dan McDonald menawarkan perkhidmatan penghantaran, membenarkan pengguna untuk membuat pesanan tanpa perlu mengunjungi restoran, tetapi Disara Fried Chicken tidak melakukan perkhidmatan tersebut. Perbezaan yang kedua ialah McDonald dia boleh log masuk menggunakan mana-mana akaun media sosial tersedia seperti Instagram atau Facebook atau terus melalui Gmail. Tetapi restoran ayam goreng Disara dan restoran D1 1958 pula
hanya boleh diakses melalui platform media sosial seperti Instagram dan Facebook. Akhir sekali, kupon untuk diskaun kepada pelanggan yang memesan makanan hanya dari McDonald boleh didapati di laman web, namun kupon tidak terdapat di restoran Kisara Fried Chicken atau restoran Dewa 1958. Untuk 6.2 ialah soal selidik. Soal selidik ialah pendekatan pengumpulan fakta yang berharga untuk mengumpul data daripada sejumlah besar orang ramai. Pengguna mengisi soalan yang kami sediakan dan kemudian mengembalikan jawapan kepada kami. Ini membolehkan kita lihat apa pendapat pengguna tentang projek itu. Walaupun pengguna mempunyai pendapat yang berbeza, sebahagian besar daripada mereka sokong usaha kami. Kita boleh menganalisis dan mengira tindak balas dengan jelas menggunakan cara ini. Pengguna juga lebih ramai berkemungkinan menjawab dengan jawapan yang benar kerana mereka tidak perlu memberikan maklumat peribadi. Di bawah ini ialah antara contoh soalan untuk soal selidik. Saya adalah F1008. Saya akan bertanya pertanyaan dengan teknologi. Kami memilih waterfall model untuk projek kami. Waterfall model membahagikan aktiviti projek kepada 5 peringkat berurutan. Setiap satunya adalah bergantung kepada penyampaian fasa sebelumnya dan sepadan dengan pengurusan tugas. Kaedah ini adalah biasa dalam beberapa negara berbentuk kejuruteraan. Yang pertama adalah planning. Planning adalah strategi yang kami temui adalah untuk warga politeknik SMCA, khususnya pelajar yang ingin membeli makanan dari kantin. Selain itu, teknologi ini boleh digunakan untuk memastikan sistem PPP SMCA. Hasilnya, dengan menggunakan sistem ini, penduduk PSMCA akan dapat membeli makanan tanpa perlu beratur. Pelajar akan lebih menjimatkan masa disebabkan aplikasi ini. Analisis yang telah kami temui untuk menentukan had tanggungan yang disertakan dalam sistem pengesyaratan kami untuk pemaju menjalankan pengumpul dan pengumpulan data daripada warga PSMCA, iaitu pensyarah dengan bitangan PSMCA. Untuk reka bentuk, kami mencipta sistem yang membolehkan pelanggan membuat pembelian dalam talian kami. Sistem juga menjejaki pesanan yang telah dibuat oleh pelanggan. Kami juga mencipta sistem yang membolehkan pelanggan membuat pesanan. Langkah terakhir ialah mencipta sistem yang membolehkan chef menerima kemarahan pelanggan, memasak makanan mereka secara bergila-gila dan menggunakannya kepada peminat apabila sudah siap. Fungsi produk ialah pembangun mesti menganggarkan sistem secara menyeluruh semasa langkah ini untuk mengesahkan bahawa sistem yang dirancang akan berfungsi dengan perkisaan. Sehingga projek itu beroperasi sepenuhnya, pemaju masih memaklumkan, menguji dan menyelesaikan masalah prestasi sistem. Untuk operation and maintenance, selesai langkah ini, pembangun mengesahkan bahawa sistem yang dicadangkan diuji secara berfungsi sedemikian bahawa pengguna tidak menghadapi sebarang kesulitan semasa pemasangan perisian. Akhir sekali, penyelenggaraan terdiri daripada mengekalkan keseimbangan perisian yang mungkin wujud walaupun selepas fasa ujian, serta menaik taraf untuk menyelesaikan masalah yang permintaan pelanggan. Mereka juga memastikan sistem agar sentiasa hidup. Untuk Gantt chart, kami membuat planning untuk week yang pertama dan juga yang week kedua. Untuk minggu kedua, kami membuat research dan juga week ketiga. Untuk prototype production, kami melibatkan pada minggu keempat, minggu kelima dan juga minggu keenam. Testing pula berada di minggu ke-7, 8 dan 9. Di minggu yang ke-9, terlibat dengan quality control yang berterusan sehingga minggu ke-11. Implementation pula terkait pada waktu minggu ke-11, 12 dan juga 13. Rollout pula berada pada minggu ke-17 dan 14. Documentation untuk projek kami pula berada di minggu ke-14. Untuk cost planning, ini terdapat dua
yang terlibat dalam projek kami iaitu tangible cost dan intangible cost. Untuk tangible cost yang diperlukan untuk projek ini software yang berharga 3,500, internet network 1,600, aplikasi design or team creation ialah 2,000, maintenance adalah 600. Tangible cost susah untuk dikenal pasti untuk kuantiti kerana dia merupakan sistem failure pada waktu banking hour, seperti contoh bank kehilangan deposit ataupun mengurangkan human resource. Kami juga akan mempelajari untuk improve sistem kami pada akan datang. In conclusion, sistem tempahan makanan dalam talian dibangunkan di mana pelanggan boleh membuat tempahan untuk makanan dan mengelakkan kemitan menunggu pesanan diambil oleh pelayan. Menggunakan permohonan, pengguna akhir mendaftar dalam talian, membaca kad e-menu dan memilih makanan daripada kad e-menu untuk memesan makanan dalam talian. Sebaik sahaja pelanggan memilih item makanan yang diperlukan, chef akan dapat melihat keputusan pada skrin dan mula memproses makanan. Permohonan ini membatalkan memerlukan pelayan atau mengurangkan beban kerja pelayan. Kelebihan ialah dalam keadaan sesak, restoran akan ada kemungkinan bahawa pelayan terlalu syarat dengan pesanan dan mereka tidak dapat melakukan memenuhi kehendak pelanggan dengan cara yang memuaskan. Oleh itu, dengan menggunakan aplikasi ini, pengguna boleh terus membuat tempahan makanan kepada chef dalam talian. Kesimpulannya, sistem pesanan makanan dalam talian disadarkan yang berwenang kecil. Restoran yang dikendalikan oleh keluarga serta di tempat seperti kerja kolej dan lain-lain. Projek ini kemudian boleh diperluaskan dalam skala yang lebih besar, iaitu dibangunkan untuk restoran untuk memudahkan pengurusan rutin mereka dan tugas operasi dan untuk menambah baik pengalaman dan muskil pelanggan. Ini juga membantu restoran pemilik membangunkan hubungan pelanggan yang sifat dengan menyediakan perkhidmatan yang cukup baik. Ini sistem juga membolehkan restoran membeli item yang tersedia dalam masa yang mudah dan membuat perubahan kepada kategori makanan dan minuman mereka berdasarkan pesanan yang dibuat dan pesanan yang telah selesai. Itu sahaja daripada kumpulan kami.